Kerana asalnya pemerintah nak bunuh aja, kan. Jadi kata tak ditangkap dan ditahan. Yang lebih baiklah daripada dibunuh, kan. Okey, tahan. Jadi tak lama lepas tu mereka pun keluar semula. Bila mereka keluar semula, maka alhamdulillah tak ada masalah dah. Cuma adalah satu ketika tu, saya tak pasti sama ada sebelum keluar ataupun sebelum ditangkap ataupun selepas ditangkap. Okey, Safar ini, Syekh Safar ni dituduh sebagai khawarij. Kerana gerakan dia gerakan yang menimbulkan semangat apa semua, kan. Contohnya kalau Salman Audah tu, kan, dia tulis satu buku khas untuk orang yang lepak. Memang lepak, kan. Soalnya khas untuk mak rempit gitu tu, khas. Kat sana tak rempit ada juga, tapi rempit kereta lah. Dia panggil tafhid, iaitu dia punya yang macam pusing tu. Okay. Yang mana dahsyat tu, drift. Okay. Dahsyat, hebat daripada drift yang KL drift ni, hebat. Okay. Saudian drift lagi hebat lagi. Okay. Tak percaya tengok situ. Tengok dalam YouTube, kan. Tulis dia tafhid ataupun drift Saudi, tu dia gitu. Drift Saudi Arabia. Tengoklah apa ada kat sana. Macam-macam. Saya pernah tengok, minta maaf tambah sikit. Saya pernah tengok kereta tu dia jalan panjang. Orang ramai kat tepi, kan. Kereta pun drift lah, dua kereta drift, kan. Adalah seorang ni yang tak dia terlampau semangat sangat. Dia masuk ke jalan. Lelaki masuk jalan, lambai-lambai. Kereta tu drift tibai dia, langgar dia. Wah, ya Allah, kata kalau dalam tu tengok, bila langgar tu, dia terbang berkecai. Hancur. Lajulah dia bawa tu. Okey. Tak salah lah orang yang buat ni, kan, tapi salahnya orang yang masuk ni. Dah pergi masuk dalam, memang tengok tu memang teruk lah, kesian. Okey, tak apa. Balik pada cerita kita. Salman dengan dengan Safar tadi, ada yang tuduh Safar ni sebagai apa kita sebut tadi, khawarij. Jadi ditanya kepada Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, kiranya zaman tu bawah bin Baz adalah Utsaimin. Nampak tak? Bin Baz yang pertama, bawah dia adalah Utsaimin. Memang cukup dihormati, cukup disanjungi, cukup disayangi. Okey. Jadi soalannya, ini pun boleh tengok dalam YouTube. Tulis Safar Khawarij. Tulis sebelah Safar Utsaimin Khawarij. Tulis gitu je. Akan ada YouTube Syekh Utsaimin menjawab soalan ni. Datang soalan mengatakan, ada orang mengatakan bahawa Safar adalah khawarij. Akidahnya adalah caranya adalah cara khawarij. Okey, jadi terus dia kata Syekh Safar khariji. Okey. Kata, Safar makna mana? Dia kata Syekh Safar ada dekat sini. Bangun Syekh, bangun. Kan. Jadi Syekh Safar pun bangun, kan. Kata, nak tanya satu benda. Adakah engkau mengkafirkan pembuat dosa besar? Dia kata tidak. Auzubillah, tidak. Ma'adzallah. Kan. Yang kedua, adakah pandangan engkau perlu memberontak terhadap pemerintah yang melakukan kezaliman dan kefasikan? Dia kata tidak. Tidak sekali-kali. Okey? Dia kata okey, cukup, terima kasih. Jelas kepada kita bahawa Safar adalah khariji, dia kata. Safar adalah khawarij. Okey, sabarlah, tak payah. Kan? Syekh Utsaimin ni dia bergurau banyak, kan. Okay. Dia tapi bergurau di serius lah. Dia kata jelas kepada kita bahawa Syekh Safar adalah khawarij, tetapi khawarij ke atas orang yang membuat kemungkaran. Maksudnya dia akan menegur orang yang membuat kemungkaran, tetapi dia bukan di kalangan khawarij yang dimaksudkan dalam soalan tadi, iaitu orang yang mengkafirkan pembuat dosa besar ataupun orang yang memberontak terhadap pemerintah yang zalim. Tidak. Okey. So kita nak hukum seseorang tu sebagai khawarij, inilah dia dua petanda dia. Simptom dia dua ni. Okay, kalau dia mengatakan saya amat sensitif kalau melihat kepada maksiat, saya akan tegur. Kan? Kita kata dia ni khawarij. Tak, dia bukan khawarij. Dia kalau mengatakan siapa buat dosa besar pada saya, dia ni kafir. Baru dia khawarij. Okay? Saya amat sensitif dengan pemerintah yang, kan, saya sedih dengan pemerintah yang buat apa? Yang buat maksiat. Ambil harta orang, ambil tanah orang dan sebagainya. Okey. Macam-macam lah, kan. Kita kata dia khawarij. Tak, dia bukan khawarij. Tetapi kalau dia mengatakan disebabkan pemerintah ini mengambil harta dan sebagainya, maka kita kena buat sesuatu gerakan untuk menjatuhkannya. Itulah dia khawarij. Walaupun dia tak buat. Nampak tak? Okay, ada orang dia akan tegur. Jika ada kesempatan dia akan tegur. Kalau secara tulisan dia akan tegur dengan cara yang berhemah lah. Itu pemerintah sepatutnya berlaku adil. Tak ada masalah. Tapi pemerintah yang bernama sekian-sekian perlu berlaku adil. Itu dekat surat khabar. Munasabah tak? Itu tak boleh. Okey? Arab Saudi sama juga. Cara mereka memberi, ulama sana memberi nasihat ialah mereka
memberi nasihat kepada pemerintah. Terima tak terima cerita lain. Okey, tapi nasihat itu juga akan diberikan kepada masyarakat berkenaan dengan bank, perbankan. Okey, Arab Saudi antara yang tidak tidak apa? Tidak apa? Tidak mengiktiraf perbankan Islam. Tak ada. Bank ni tak ada. Bank adalah Yahudi. Mana ada bank Islam? Okey, itu adalah pandangan mereka. Okey, pandangan ulama sana. Dengan itu, bila bank nak dimasukkan ke dalam Arab Saudi, masuklah bank registry apa semua ni. Okay, bila nak dimasukkan, maka ulama sana mempertikaikan, okey, membawa kes tersebut kepada pemerintah. Tapi pemerintah tak layanlah ataupun tak terima. Okey, apa pun mereka berjumpa dengan khatib-khatib semua kan. Okey, macam Syekh bin Baz masa zaman dia rahimahullah berjumpa dengan khatib-khatib dan memberitahu pada mereka bahawa saya telah hantar ke Surat Khabar. Surat Khabar tak nak keluarkan. Mufti hantar tak nak keluarkan. Sana mufti satu je, sini mufti ramai mungkin. Yalah, ramai kan. Jadi Surat Khabar tak nak keluarkan. Jadi dia minta nasihat minta bantuan daripada rakan-rakan penceramah kat sana supaya keluarkan khutbah bahawa kita menolak sistem riba yang ada dalam bank. Okey, tapi tak disebut langsung dalam ceramah-ceramah ni bahawa kami telah menasihati pemerintah. Pemerintah tetap berdegil walaupun dalil kuat pada kami. Tak. Itu semua tak ada. Tapi hanya nasihat. Nampak tak? So caranya kalau kita nak menasihati pemerintah, ya, terus dengan dia. Okay, nasihat tu boleh tak kita sampaikan kepada masyarakat? Boleh. Tapi bukan dengan cara saya telah berjumpa dengan YB sekian. Okay, menasihatinya untuk buat gini. Tetapi dia tetap berdegil, panjang kan? Degil kan contohnya. Okay. Dengan itu, okay, next election tolak dia kan. Dia tak kira dia dari mana, tolak dia. Dia tak terima Islam. Adakah begitu? No. Kita hanya ceritakan berkenaan dengan ini, maka pandangan Islam adalah itu untuk masyarakat. Dengan dia, cerita lain. Kita jumpa seorang-seorang, okey, personal dan jelaskan pada dia. Wallahu alam, saya rasa itu sahaja untuk hari ini, insya-Allah. Kita akan sambungkan nanti pada kelas akan datang. Apa pun saya fokuskan yang dua ni kerana inilah yang paling asasi, paling utama sekali. Yang lain-lain ni adalah tambahan. Okey, sifat-sifat tambahan yang membezakan antara ahli sunnah dengan al-khawarij. Wallahu alam. Kalau ada soalan, silakan. Kalau nak balik pun silakan juga. Khawarij. Okay, kalau ada seorang tu dia ada unsur khawarij pada diri dia, adakah boleh mendatangkan kesan pada akidah? Dia ada unsur-unsur khawarij pada dirinya, adakah boleh mendatangkan kesan pada akidahnya? Sekiranya pertama, yang kedua masalah. Tapi kalau yang lain-lain ni, masalah tak seperti yang pertama, yang kedua lah. Takkan kita ada banyak kat sini, ada berapa saya letak sini? Ada 20 ciri-ciri kan. Okey, yang paling utama adalah ciri pertama dan yang kedua. Itu yang paling utama sekali. Okey, kerana masalah khawarij memang masalah akidah. Nampak tak? Menganggap orang fasik kafir. Itu masalah apa ni? Masalah akidah lah. Okey, dan dia pertama masalah akidah. Yang kedua, dia akan menjadi masalah sosial. Masalah sosialnya ialah kalau mereka ada kuasa, mereka akan pergi pada yang kedua, iaitu memberontak. Ya, kawan-kawan di Algeria menceritakan bagaimana di sana, kenapa di sana polis-polis yang jaga tu, kenapa dia tutup muka semua? Kenapa? Tak bagi orang nampak. Kan, kenapa tak bagi orang nampak? Kerana kalau tahu muka dia siapa, tahu rumah dekat mana, esok matilah polis tu. Kan? Okey. Jadi siapa yang buat ni? Kumpulan-kumpulan ni lah, kumpulan khawarij kat sana yang berpusat di bukit-bukit kan. Okey. Kadang-kadang dia orang keluar apa semua kan. Memang pandangan dia orang memang cukup keras lah. Okey, kita kritik maknanya bukan kritik lah, kita sebutkan dari satu sudut mereka keras. Dari sudut yang kedua juga mungkin pengalaman bahawa mungkin keluarga dia telah dibunuh oleh pemerintah apa semua kan. Jadi benda tu macam satu fobia kat atas mereka. Apa pun dua-duanya ada salah, tapi walau bagaimanapun disebabkan ada pemikiran mengkafirkan pembuat dosa besar, okay, yang merupakan pemikiran akidah, dari sudut akidah ni, inilah yang akan menimbulkan masalah sosial, iaitu apa dia? Memberontak, membunuh orang yang fasik.
pemerintah, membunuh tentera-tentera, dan sebagainya. Kan dia kategori dalam bid'ah. Boleh kita nak sebutkan dia sebagai bid'ah, boleh. Okey, dia bid'ah yang itulah, bid'ah yang mukaffarah tu. Bid'ah mukaffarah ataupun bid'ah mufassaqah, antara dua tu lah. Ya. Kerana dalam zaman Ali pun, Ali tak mengatakan mereka kafir. So kita tak kata dia orang kafir lah. Okay. Tetapi ada masalah yang besar lah. Ada orang boleh kata, nak keluar silakan, tak ada masalah. Ada orang kata Bin Baz ini, Bin Baz kan, Bin Baz zaman dulu lah, masa belajar ada yang mengatakan Bin Baz, ulama-ulama sunnah ni, kalaulah mereka tidak kufur, maka mereka dekat-dekat dengan kufur. Kenapa? Kerana ulama Arab Saudi kan kamcing kan, kira dengan pemerintah sana kan. Dia orang kan pandangan dia orang mesti kita mesti ada hubungan dengan pemerintah. Kalau kita tak ada hubungan dengan dia, pemerintah, dia akan tanya juga. Urusan ni macam mana? Nak buat apa? Jadi kalau ulama tak mendampingi pemerintah, siapa yang akan mendampinginya? Bukan ulama. Bila bukan ulama, banyaklah nanti keluar macam-macam kan. Okay? Jadi pandangan mereka ialah mesti mendampingi pemerintah. Dengan itu sebahagian orang yang tak setuju akan mengatakan mereka ni adalah baghalatus salatin. Mereka ini adalah bagal raja. Tahu bagal? Bagal apa bahasa Melayu? Bagal bodoh Tak. Bagalah ni maksudnya biral. Biral ni artinya adalah binatang yang kacukan antara himar dengan kuda. Kelai dengan kuda, keluar bagal. Okay. Tapi bagal bahasa Melayu lain pula kan. Okay. Okay. Jadi mereka mengatakan mereka adalah tunggangan raja pemerintah. Okay. Jadi ada yang mengatakan kalau tak kafir maka sikit lagi nak jadi kafir. Disebutkan pada mufti Arab Saudi dululah. Kita kata tak munasabah lah. Kan? Okey, wallahu alam, saya rasa itu saja kot. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita kekuatan untuk membezakan di antara yang hak dan yang batil dalam akidah, dan juga selepas itu memberikan kita kekuatan untuk melaksanakan kebenaran tersebut dengan keikhlasan dan mengikut sunnah Nabi SAW. Kita tutup dengan tasbih al-kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.